Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, yang saya hormati, pagi ini ada saya buat sedikit kenduri. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan balik, sila ambillah sebab ada tempat biasa. InsyaAllah tiap-tiap pagi Jumaat kuliah Ustaz, saya akan adakan kenduri macam ni juga lah. Jadi kecuali bulan Ramadan. Pagi Ramadan tak main. Kalau pagi Ramadan main pun tak pakai duit pun. Boleh tak? Itu pasal. Kalau tak ada nak ke? Terima kasih ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita dah bicara tentang pengenalan beberapa istilah fiqh. Kita berhenti hari itu ni yang ke-9 ke apa? Ya? Yang ke-9 no? Yang ke-9, iaitu pengenalan beberapa istilah fiqh. Ya, pasal 27 ke yang ke-7 makro, yang ke-10 makro no. Okey. Dah yang ke-10 iaitu makruh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi, amin. Yang ke-10 ialah makruh.
Makruh terbahagi kepada dua bahagian. Dan untuk yang pertama iaitu makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih. Makruh terbahagi kepada dua. Yang pertama makruh tahrim, yang kedua makruh tanzih. Baik. Makruh tahrim ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan tuntutan yang putus. Tetapi tuntutannya tersebut tahapnya kurang daripada tuntutan meninggalkan haram. Dia dekat-dekat dengan haram. Makruh tahrim ni makruh yang hampir-hampir dengan haram. Makruh yang hampir-hampir dengan haram, tapi kategorinya bawah sikit daripada hak haram. Iaitu disebut dengan tuntutan oleh syarak, tuntutan supaya ditinggalkan tuntutan hak makruh tahrim ni dengan jazim ataupun putus juga. Pelakunya berdosa sekiranya buat, berdosa kalau buat berdosa, dan sekiranya meninggalkan makruh tahrim ni dapat pahala. Dia lebih kurang sama yang haram, tapi kategori hak haram tu lebih besar daripada hak makruh tahrim ni. Tapi tuntutan yang putus juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pilihan dah yang ni. Iaitu pelakunya kalau dia buat berdosa. Tapi kalau dia tinggal hak makruh tahrim ni, dia dapat pahala. Cuma hak makruh tahrim ni kurang sikit daripada haram. Dosa dia tetap dosa. Contoh kita kata, kalau hak kesalahan dunia, kalau dia buat tu, penjara. Kalau hak haram, penjara kita kata 40 tahun. Tapi kalau hak makruh tahrim ni, lebih kurang 20 tahun lah. Tetap dia akan dipenjara. Kalau hak dosa, makruh tahrim ni, kalau kita buat perbandingan hak kesalahan dunia, tetap dia dipenjara. Begitu jugalah di akhirat nanti ni, orang yang buat makruh tahrim ni tetap dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walau bagaimanapun kita tak mau di akhirat besok ni, walaupun sesaat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita tak mau. Kita tak mau. Sebab apa? Orang-orang yang kita sebut sebelum ni tak masuk syurga, tak masuk neraka, mereka tu pun rasa azab dah. Orang yang menunggu sama ada syurga ataupun neraka, mereka tu juga dah azab dah. Duk takut lah kalau kita lah, mereka panggil kita pergi cek COVID ke, buat test ke, nak tunggu keputusan tu agak-agak boleh lena tidur tak? Kita tak lena tidur dah. Duk fikir ni esok ni apa ni keputusan kita. Ataupun kita pergi mahkamah atas satu kesalahan, pihak hakim memutuskan tunggu keputusan bulan depan. Bulan depan akan dapat tahu keputusan tu salah ataupun tak salah. Agak-agak kita balik rumah tu risau dah. Duk risau dah. Duk takut dah. Tetapi hak makruh tahrim ni diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menunggu. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hak kita sebut sebelum ni 1/70. 1/70, kalau sedikit pun dah kita tak mampu dah. Kalau hak api dunia pun kita tak mampu dah untuk nak hadapi, bayangkan di akhirat besok ni. Baik.
Dia kata tetapi tuntutan tersebut tahapnya kurang daripada tuntutan meninggalkan yang haram. Diberi pahala jika ditinggalkan semata-mata kerana mematuhi arahan Allah Subhanahu wa taala dan dikenakan balasan jika dilakukan. Kalau kita tinggal kerana mematuhi arahan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pahala. Kerana mematuhi, sebagai contoh ni, pagi ni kita tak buat benda yang haram pun kita tak buat, benda yang makruh tahrim pun kita tak buat. Bukan hanya kata makruh tahrim, benda yang makruh kita tinggal pun dapat pahala dah. Tambah-tambah benda yang haram. Itu kita sebut dah sebelum ni, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diganjarkan dengan 300 darjat. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dikurniakan oleh Allah, sebab kita melaksanakan ketaatan kepada Allah diganjarkan 300 darjat. Tetapi meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala digandakan lagi 600 darjat. 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab terkadang-kadang hak benda yang suruh kadang-kadang kita boleh buat. Tetapi nak meninggalkan hak benda-benda yang dilarang, kadang-kadang manusia tak mampu dia nak tinggal. Semayang, orang boleh semayang, tapi berapa ramai orang yang semayang, pada masa yang sama dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tu hak dia meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali ganda hak perintah. Kalau hak perintah kita buat dapat diganjar dengan 300 darjat, tetapi meninggalkan yang diharamkan oleh Allah 600 darjat. Banyak dah? Banyak. Sebab apa? Sebab sabar di atas perintah Allah, insya-Allah mampu kita buat. Tetapi sabar untuk nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah kadang-kadang susah. Keluar daripada mengaji, mengumpat dah. Baru sat-sat kita buat taat perintah Allah, keluar sat lagi mula dah mulut. Nak tahu dah awak, bini tu imam baru tu janda noh. Walaupun dia nikah janda sungguh, tapi bukan tu imam macam ni lah. Nak tahu tak, bini tu imam baru tu janda, walaupun betul janda betul sekalipun. Dah lah janda hitam pula, tambah lagi. Tak pasal-pasal dosa dah lah dosa. Pahala yang kita buat pagi ni automatik berpindah kepada tu imam. Seronok tak tu imam? Seronok imam no? Kaji no? Tu Imam Ghazali kata kalaulah dia boleh mengumpat, nescaya dia akan mengumpat kepada mak dia. Kalaulah boleh mengumpat, nescaya dia akan mengumpat kepada mak dia. Kerana apa? Pahalanya berpindah kepada mak dia. Tapi kita kadang pelik kita ni. Kalau hak benda dunia kita suka kepada seseorang, kita belanja tak dia? Kita belanja dia, kita sanggup beli apa lah kat dia sebab kita suka dekat dia. Beli baju, bagi duit, belanja makan sebab kita suka dekat dia. Tetapi hak benda akhirat kadang-kadang ni hak kita benci kepada dia tetapi kita bagi dekat dia. Hak dunia kalau kita suka kat dia, kita belanja dia, kita buat bagi dia seronok sebab kita suka kat dia. Orang yang hak kita benci atas dunia agak-agak belanja dah. Tengok muka pun kita tak mau dah. Tambah kita nak belanja, tengok muka pun kita tak mau dah. Tetapi yang peliknya hak akhirat, hak benda yang orang yang hak kita benci, hak benda yang kita benci kita bagi kat dia. Kita tak suka kat orang, kita mengumpat pada orang. Jadi pahala kita
berpindah kepada orang tu tak pasal-pasal, di akhirat besok dia pahala banyak, kita kurang. Tugi kita. Tugi kita. Maksudnya nak kena jaga. Sebab apa hak benda yang hak larang ni kadang-kadang ramai kita buat. Baik. Tetapi tidak sama dengan balasan jika melakukan perkara yang hukumnya haram. Makruh yang martabatnya hampir sama dengan haram. Sama dekat-dekat hampir sama. Contohnya, sembahyang sunat mutlak ketika terbit ataupun ketika terbenam matahari. Sembahyang sunat ini hukumnya dengan makruh tahrim. Contohnya lepas waktu subuh, waktu tahrim. Waktu tahrim. Kecuali lepas pada waktu syuruk, lebih kurang 24 minit, kita sembahyang sunat duha. Maksudnya dalam tempoh waktu syuruk, maka waktu tahrim. Waktu tahrim, waktu yang diharamkan, ataupun waktu terpacak tengah hari, duk tengah-tengah hari sebelum masuk zuhur tu, itu juga waktu tahrim. Ataupun selepas waktu asar, kecuali bersebab. Contohnya sembahyang qada. Sebab kita qada ni dia tidak ada waktu. Qada dia tidak ada waktu. Sembahyanglah waktu mana pun tak salah, sebab kita hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh juga kita sembahyang bersebab juga ialah sebab masuk masjid. Sebab masuk masjid, sembahyang apa? Sembahyang sunat tahiyatul masjid pun boleh. Ataupun sembahyang sunat wuduk. Sebab apa sembahyang? Sebab kita berwuduk, sembahyang sunat wuduk pun boleh. Ataupun kita duduk di Mekah tidak ada waktu, sembahyanglah waktu mana pun tak apa, sebab di Mekah ialah tempat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak sebab, dalil sebabnya, dalil sebab kita sebut sebelum ni lah, kita sebut sebelum ni. Seorang sahabat Nabi lepas sembahyang subuh, dia bangkit tambah lagi 2 rakaat. Lepas sembahyang subuh, dia bangkit tambah lagi 2 rakaat sembahyang. Nabi tanya dia, sembahyang subuh 2 rakaat sahaja, kenapa tambah lagi 2? Maka sahabat ni beritahu, tadi tidak sempat untuk menunaikan sembahyang qabliyah subuh. Dia buat lepas pada subuh, maka boleh. Nabi diam. Kan kita sebut dulu ni takrir tentang hak sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan takrir Nabi. Hak takrir tu diam Nabi. Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa. Maksudnya boleh tapi tak ada orang buatlah di tempat kita ni. Sebab apa? Dia dengan syarat tidak sempat. Bukan saja-saja, bukan main-main sembang dulu. Orang duk sembahyang dah. Orang duk sembahyang sunat dia main sembang dulu, main WhatsApp dulu. Duk melawak dulu. Saat kita tengok Tok Imam komat dah. Tok Bilal komat dah. Saat lagi lepas sembahyang tak boleh buat dah. Kerana apa? Sebab dia sengaja melengah-lengah kan. Melengahkan sembahyang qabliyah subuh. Nak abang kata pentingnya sembahyang sunat subuh ni, kelebihan yang besar yang kita duk sebut selalu, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik. Yang kedua, makruh tanzih. Makruh tanzih ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan suatu tuntutan yang tidak putus. Ini tak putus, tak macam makruh tahrim tadi ni. Ini tak putus. Larangan yang tak putus. Diberi pahala apabila ditinggalkan
kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu apa-apa pun kita buat tu, kita buat kerana apa? Kita mematuhi perintah Allah. Tapi kalau saja-saja tak dapat apa lah. Apa-apa yang kita buat pun Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tu di atas niat kita. Niat kita apa? Nak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita duk mandi mai pagi tadi ya. Duk mandi lama dah. Kalau umur kita ni 20 tahun, 30 tahun. Oi lama, 70 tahun duk mandi. Tak tahu nak kira banyak mana mandi dah. Tetapi kalau kita saja-saja mandi tak dapat apa. Mandi saja-saja. Awak mandi saja mandi. Tetapi kalau kita niat mandi tu kerana suruhan Allah. Kerana suruhan perintah Allah. Perintah Allah ni ada yang sunat, ada yang wajib. Kerana apa? Kerana kita mandi tu kerana kita nak membersihkan tubuh badan kita, nak menyegarkan tubuh badan kita, tujuannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu di atas niat. Niat mandi ni untuk aku nak beribadat kepada Allah. Dapat pahala. Tapi kalau saja-saja mandi sahaja, tak dapat apa. Rugi lah kita. Mandi pun dapat pahala. Bukan kata mandi. Sampai kita sebut dulu ni adab-adab ketika qada hajat. Nak masuk jamban macam mana, sebelum masuk baca apa, nak langkah apa, ketika kita ketika nak keluar langkah apa, lepas keluar kita baca apa. Sampai Islam ajak dekat kita. Ketika kita nak duduk qada hajat pun, kan kita sebut dulu ni, nak duduk qada hajat pun dia ada caranya. Ketika kita qada hajat pun dapat pahala. Pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita buat tu kerana nak cari redha Allah, semuanya dapat pahala. Tak ada lah berniaga macam tu. Tidak ada perniagaan yang lebih untung daripada meniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan satu bisnes, satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah offer satu bisnes, Allah offer satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat, dengan kelebihan satu pahala sahaja, berat saja kepada kebaikan, syurga dah kita. Tu kita jangan ni, aku tak main lah kecil-kecil pahala, aku nak pahala besar-besar. Walaupun kecil, kita istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. RM1 tapi istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi kalau kita bos RM10, tahun depan pula apa? Tak jadi. Buat amalan walaupun sedikit, walaupun 2 rakaat, walaupun sembahyang tahajud 2 rakaat istiqamah, tak mestinya bangkit. Contohnya kita bangkit berdua lagi bagus nah, 2 3. Tapi sekurang-kurangnya sebelum masuk subuh, kalau kita tak sempat, kalau kita dan tak apa, dan juga 2 rakaat sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud walaupun 2 rakaat. Buat, tuan-tuan jangan tak buat sebab kepahalanya tak tahu nak abang. Kerana hak pahala itulah yang nak memberatkan. Dan tidak dikenakan balasan azab jika dilakukan. Tapi benda yang makruh tanzih ni, benda yang dibenci oleh Allah. Walaupun kita buat tak berdosa, tetapi benda yang dibenci oleh Allah SWT, kalau boleh saya duk buat hak benda makruh. Walaupun tak berdosa, tetapi kalau kita tinggal kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala ini,
dapat pahala. Cuma hak kita duk sebut selalu pahala-pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita, jangan kita duk bayang-bayangkan macam mana. Tak sama. Sebab nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita tu nilainya adalah nilai akhirat, bukan nilai dunia. Sebab dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai. Kalau dunia tu ada nilai, agak-agak hak orang tak semayang subuh pagi ni Allah bagi makan tak agak-agak. Kalau ada nilai lah dunia tu, Allah tak kelapak bagi makan lah. Allah tak bagi udara pagi ni. Bukan kata makan, udara pun Allah tak bagi ni, duk seduk tarik lepas ni. Kalau nak bayar yang ni pun tak ada hitung dah. Nilai oksigen tu sekali kita tarik agak-agak RM1. Buka Google tengok oksigen tu harganya berapa. Kira tengok, tak mampu orang yang terkaya di dunia pun tak mampu nak bayar. Kalaulah oksigen udara yang kita tarik lepas tu kena bayar, orang yang terkaya di dunia pun tak mampu nak bayar. Cuma Allah tak mau kita bayar, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada balasan kita. Apa yang kita nak bayar Allah tidak berharap. Makhluk yang berharap kepada Allah. Cuma kita buat apa yang Allah suruh saja. Dan apa yang kita buat, apa yang Allah suruh tu bukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan Allah. Kita ingat, kita tak duk main sembahyang subuh, tak payah duk main mengaji, bagi Allah lemah lah sikit. Lemah dah Allah. Allah tak lemah, walaupun kita satu dunia tak mau ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap berkuasa. Sedikit pun dia tidak berharap dekat kita. Allah suruh kita buat perintah dia sahaja. Tidak aku jadikan jin dan manusia tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah. Ikut saja perintah Allah. Ini tugasan kita. Tugasan kita jadi hamba kepada Allah. Hang buatlah macam mana pun, asalkan hak kita buat tu mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat contoh di sini puasa pada hari Arafah bagi jamaah haji. Orang yang buat pergi haji, kalau dia puasa pun letih dah letih dah. Ketika mana hari tu hari dalam keadaan apa, di Arafah tu penat dah. Penat, ramai orang, himpunan dunia yang ramai. Penat tu yang Allah maksudnya kita kalau puasa pun boleh, tapi kalau kita puasa tu tak dapat apa, letih dah. Dah lah puasa tu penat dah, lepas tu tak dapat apa pula. Sebab Allah sayang kita lah. Kita ni kalau tak puasa pada hari Arafah, orang yang buat haji tu, dia tak puasa dapat pahala. Agak-agak mana kita nak? Kalau puasa tak dapat pahala. Tinggal puasa pada hari tu dapat pahala. Bagi orang yang menunaikan haji. Hak kita di Malaysia, sunatlah puasa. Kita di Malaysia, sunat puasa. Orang yang pergi haji tu, nak abang kata Allah Subhanahu Wa Taala tu sayang dekat hamba-hambanya kalaulah puasa. Bayangkan ramai orang, himpunan yang ramai penat dah agak-agak. Penat, tak puasa pun dapat pahala. Tak puasa pun dapat pahala. Sebab Allah ni faham, Allah tahu. Sebab dia yang mencipta kita. Dia mengetahui segala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali dia tak lalai. Sedikit pun Allah tak lalai dia terhadap kita ni. Tetapi manusia yang kebanyakannya lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata seperti berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Sekiranya dipuasa ditinggal kerana mematuhi arahan Allah, ia akan diberi pahala. Kalau dia tak puasa kerana apa? Mematuhi perintah Allah. Bukan saja-saja dia tak puasa, kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak dikenakan balasan dosa jika kalau dia puasa pun tak berdosa, tapi tak payah puasa lah, kerana memenatkan. Kalau dia puasa pun rugi, tak dapat pahala. Tapi kalau dia tinggal puasa dapat pahala bagi orang yang menunaikan haji. Baik. Yang ke-11,
Yang ke sebelah tunai. Yang ke sebelah tunai. Apa dia tunai? Selalunya kita sembahyang adaan tunai. Tunai. Ialah ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebagai contoh berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan. Dan sembahyang Zuhur dalam waktu yang telah ditetapkan. Kita buat dalam waktunya tunai. Habis ustaz, sampai saya sembahyang Zuhur, sembahyang dapat 1 rakaat, dengar azan dah. Adakah tunai juga? Tunai. Dengan syarat kita sebut dulu ni, dapat 1 rakaat sempurna. Dapat 1 rakaat sempurna. Mai ni hari Jumaat ni kita lewat mai dapat 1 rakaat sempurna Jumaat, maka sembahyang Jumaat. Syaratnya dapat 1 rakaat sempurna. Dengar-dengar azan asar. Jangan duk berhenti pula. Teruskan sembahyang Zuhur. Tetapi duk sembahyang tak sampai dapat 1 rakaat yang sempurna, dengar azan asar. Sembahyang juga tapi tukar jadi dia automatik jadi qada. Sembahyang qada. Kalau sengaja lepas sembahyang astagfirullahalazim, kena taubat. Kena taubat. Kalau tak sengaja tak apalah. Terlupa tu dah ada lupa. Allah tak sembahyang lagi. Tak sembahyang so kalut-kalut. Cuma kalau ujung-ujung ni, ujung waktu ni tinggal hak sunat-sunat tinggal. Buat yang hak rukun-rukun saja. Lagi 3 minit lagi nak masuk asar ni. Buat yang hak rukun-rukun saja. Kalau dah kita dapat 1 rakaat sempurna, maka tunai. Jangan duk berhenti. Allah berhenti benar. Kalau sembahyang fardu tanpa sebab apa-apa, hukumnya haram berhenti sembahyang. Kalau sembahyang sunat, makruh. Berhenti saja-saja, berhenti hukumnya makruh. Jangan duk berhenti pula, terus dengan sembahyang. Kalau dapat 1 rakaat, sambung lagi 3. Sampai naik Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Lepas tu bawa nak kita berdiri dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, teruskan sembahyang Zuhur. Tetapi baru nak naik ni tak dapat 1 rakaat, baru tak ada berdiri tegak lagi lah, dengar azan dah. Terus juga. Maka kita sembahyang luar pada waktu bukan tunai, namanya qada. Dikira qada lah. Cuma tengoklah kita buat lambat tu kerana apa? Tu disebut dengan wailul lil musallin. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang dusta agama? Salah satunya allazina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai, bukan lalai sembahyang, lalai sehingga luput waktunya. Dia lalai tu kerana luput waktunya sehingga masuk waktu lain. Itu termasuk dengan, kalau atas dunia wailul, celakalah orang yang sembahyang. Kalau di akhirat, neraka wail untuk orang yang sembahyang. Bayangkan orang yang sembahyang pun masuk neraka. Bukan hak sembahyang ni dah, orang yang lalai sehingga luput sembahyang tu. Bukan hak orang sembahyang hak lalai duk ingat merata tu, bukan yang tu. Yang tu dia kurang pahala. Bayang sah kalau ikut syarat rukun semua sah. Tapi pahala kurang. Ketika tahiyat baru teringat, Allah aku duk sembahyang noh. Merata pikuk pasal malam. Pikuk merata pi. Duk ingat duk sembahyang nak pi sat pergi lorong mana ni, nak pi belah Penang tu. Nak pi lorong Tikih mana, duk merak. Tak emak. Sampai tahiyat baru teringat. Jadi pahala banyak tu lah. Rugilah kita dapat pahala sedikit lah. Kita tu kena hadirkan diri. Tu bila kita sembahyang nanti ni, kita akan masuk tajuk sembahyang esok ni. Sembahyang sunat tengok tempat sujud. Jangan tengok merata. Merata tu dia pergi merata. Apabila kita tengok tempat sujud, kalau kita duduk belakang tu imam, nampak tak kesalahan imam? Tak nampaklah kesalahan imam. Kita hak duduk belakang tu imam, sembahyang sunat tengok tempat sujud, tak nampaklah kesalahan imam. Ni tu tengok merata, tengok kaki tu imam, tengok belakang tu imam, tengok kepala tu imam. Tu imam pula baju dia tulis nak
Persatuan Cekak Rimau. Hai sakan imam ni. Ni geng-geng ni bahaya ni. Duk tengok kat atas pula duk tulis narai tu bukan salah orang buah gambar atas tu. Bukan salah tu setengah masjid depa buh tu. Kutipan masjid 150,000 banyak depa ni duit tu. Tapi penyenak jamban pun tak ada. Duk tengok merata tuan-tuan. Penyenak jamban pun tak ada, paip pun rosak tapi duit berlama-lama. Aku nak pergi berak pun ambil paip tu tekan di pintu. Orang mai takut orang tolak pintu. Tapi bukan sinilah, masjid di Afrika tu. Ini okey. Jangan tengok di atas, tengok di bawah. Tengok tempat sujud tu, tempat sujud pun kalau boleh jangan bercorak-corak. Kalau sejadah kita lah jangan corak-corak. Apa dia main juga, iblis dia akan cari pasal ya. Dia tengok macam kepala babi ni, tengok macam-macam dia main. Macam salik ni dia tengok macam-macam. Dia akan tu tugas dia akan kacau lah. Kita nak kena lawan lah. Baik. Dia kata dalam waktunya, habis waktu tu maksudnya bukan tunai lah. Kita buat dalam waktu puasa, buat pada bulan Ramadan tu puasa. Lah kalau kita puasa, kita qada lah, qada puasa Ramadan. Bukan puasa Ramadan lah ni. Kalau kita puasa, kita bayar hutang puasa Ramadan yang kita tinggal. Kita tinggal. Kalau tinggal tahun sudah tu kita Imam Syafi'i jangan langkah masuk Ramadan lagi. Kalau langkah tambah lagi sejupak, kena bayar fidyah. 2 tahun 2 jupak, 3 tahun 3 jupak. Puasa tetap sama jugalah kalau tinggal sehari. Kena qada sehari lah. Kalau seminggu lah qada. Tapi langkah 1 tahun kalau tinggal sehari sejupak. 2 tahun 2 jupak. 3 tahun kalau kita tinggal 30 tahun sehari 30 jupak bagi kita Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i. Bila beli satu guni tu, kita pergi sedekah. Sedekah kepada orang fakir miskin. Fakir miskin bayar fidyah bagi Imam Syafi'i. Baik. Yang seterusnya kita perhabislah pagi ni. Perhabisan lah. Lagi 2 lagi ni. Okay, banyak pun. Pak dah tak main banyak kali dah main. Baik. Yang ke-12 qada ialah ibadat wajib yang dilakukan di luar waktu macam tadilah. Yang telah ditentu oleh syarak. Contohnya orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya, atau sembahyang zuhur di luar waktu yang ditentukan kepadanya oleh syarak kerana meninggalkan. Qada adalah wajib sama ada ibadat tersebut ditinggal dengan sebab uzur ataupun sebaliknya. Uzur pun wajib qada, tinggal sengaja pun wajib qada. Cuma bezanya kalau tinggal sebab uzur tak berdosa. Kalau tinggal sebab tak uzur, saja-saja tinggal sembahyang, hukumnya dosa besar. Bayang kita pernah sebut sebelum tinggal satu waktu, tercatat namanya di pintu syurga. Satu waktu sahaja tinggal sembahyang, tercatatlah nama tersenarai namanya di pintu neraka. Satu waktu tinggal sembahyang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 tahun dalam api neraka. Boleh bayang tak agak-agak? Mampu tak? Tu kita jangan maksudnya jangan main-main dengan perintah sembahyang ni. Nabi sebut dalam hadisnya, man taraka salat muta'ammidan, siapa yang meninggal sembahyang dengan sebab kerana sengaja, faqad kafara jihada, maka kafirlah ia. Takut tuan-tuan dengar hadis ni tuan-tuan. Takut kalau tinggal dengan sengaja lah. Sengaja pula, ingkar pula. Tu jaga, minta lindung daripada Allah. Cuma kalau hak kita Imam Syafi'i ni, kalau tinggal ni, kalau dia bukan kerana ingkar, bukan kerana dia memperolok-olokkan, dia dosa besar. Imam Syafi'i, kalau dia tinggal bukan kerana ingkar, saya tahu sembahyang tu wajib, tapi saya belum sampai seru lagi. Ada tak? Dia tahu sembahyang wajib, arak tu haram dia tahu. Tapi nanti tunggulah pencen esok ni. Tunggu setua esok pencen, saya nak taubat.
Dia berazam jugalah. Dia nak taubat, tak apalah tu, cuma dosa besar. Tapi mampu tak kalau kita kata sekali tinggal dia azab oleh Allah 70 tahun dalam api neraka? Tak mampu kita. Cuma hak dulu-dulu zaman-zaman jahilah dulu kalau kita tinggal, Allah kita taubat pada Allah. Allah bagi peluang kat kita. Kan kita sebut dulu yang bunuh 100 orang, ingat tak? 100 orang tu. Saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan pagi ni. Siapa yang pernah bunuh 100 orang? Tolong angkat tangan. Tak ada tu. Nak bunuh tikus yang boleh bunuh pun kita rasa kesian. Ceduk dapat ubah ekor tikus di rumah. Nak dia beritahu ustaz, ambil dalam, nak ustaz kalau tak balik nak katak, ambil dia selam dalam parit. Kita selam parit pun sama juga. Bayangkan kalau kita orang selam dalam parit. Walaupun boleh bunuh tu tikus boleh bunuh. Tapi tak juga buat pi jauh-jauh pi lepas dalam hutan abang dia dengan pi rumah mai saya pesan kat dia. Tahu tak sampai hati nak bunuh tu. Tak sampai hati kita nak bunuh, walaupun kata-kata ni. Kita ni tak bunuh 100 orang pun tak pernah bunuh. Tetapi seorang hamba ni bunuh 100 orang. Mai jumpa orang alim, wahai orang alim, saya dah bunuh 100 orang ni. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa saya? Orang alim tu kata, Allah ampun dosa kamu dengan syarat kamu tinggal ni tempat yang kamu buat maksiat ni. Kamu pergi tempat menuntut ilmu ni. Dia pun jalan, tak sampai lagi tempat majlis ilmu. Kita sampai dah pagi ni? Sampai dah. Bunuh dah 100 orang? Tak. Bunuh 100 orang. Belum sampai lagi tempat majlis ilmu. Mati dia. Berebut malaikat. Satu malaikat nak bawa dia ke neraka. Satu malaikat nak bawa ke syurga. Berebut ni orang yang konsert pun pergi, ceramah pun pergi. Berebut malaikat. Kuliah main tak? Tapi danduk pun pergi juga. Allah SWT utuhkan seorang malaikat untuk adili. Ukur tempat yang dia bunuh dengan tempat yang nak pergi mengaji tu hanya lebih sejengkal sahaja lebih. Allah masuk dia ke dalam syurga. Tu kata kita istimewa umat ni. Selagi mana roh kita, nyawa kita sudah masih ada ni, sebelum sampai ke halqam ni, masih ada peluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuma bezanya keduanya ialah ibadat yang tinggal dengan sebab tidak uzur dikenakan dosa. Kalau tak sebab sengaja dosa lah. Dan yang ditinggal dengan sebab uzur dengan sebab uzur, mana ni? Cuma perbezaan keduanya ialah ibadat yang ditinggalkan dengan sebab tidak uzur. Tidak uzur dikenakan dosa, dan ditinggalkan dengan sebab uzur tidak dikenakan dosa. Kalau dia tinggal sebab uzur tak apa. Tapi kalau saja-saja dosa. Itu cuma beza. Kalau kita tinggal sengaja, wajib segera kita qada, wajib segera kita bertaubat pada Allah. Wajib kita segera qada dan wajib segera bertaubat. Tapi kalau tak sengaja, sunat saja segera. Sebab apa? Kita bukan sengaja pun. Kunci jam dah pukul 9 baru bangkit. Kunci jam duk bunyi dah jam tu. Kok kerak duk bunyi dah jam kita kunci. Tidak mampu. Nasiblah Pak Lah mai rumah. Assalamualaikum. Terkejut kita. Yang tu boleh lagi layan Pak Lah kena kopi tu. Mai naik. Boleh layan sembang dengan dia lagi. Sekejap lagi kita qada sembahyang subuh kita. Tapi kalau tadi ni kunci jam bunyi dah 5.30 bangkit dah. Awal lagi tidur boleh. Tidak boleh pukul 9 sungguh tu pun nasib Pak Lah mai. Tak boleh layan Pak Lah lagi. Semayang dulu. Dan wajib segera taubat pada Allah. Pak Lah kata, aku panggil yang lama awak tak buka pintu. Saja tadi ni pas semayang tidur balik, tu yang bangkit mandi dulu. Abang tak semayang malu.
Dua beza tadi ni. Jadi kalau sengaja kena segera qada dan segera taubat. Tapi kalau tak sengaja sunat segera. Sunat segera. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Oleh itu barang siapa di antara kamu hadir ke negeri tinggalnya bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berbuka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari lainlah. Ini bagi orang yang sakit ataupun yang musafir, dia boleh pilih mana dia nak buka atau nak berpuasa. Cuma kalau kita akan puasa lah. Sebab kalau kita nak ganti bulan lain Ramadan, walaupun boleh nak ganti bulan lain, tapi pahala sama dah? Pahala tak sama dah. Kita tinggal sehari bulan Ramadan, pasti kita tak dapat nak ganti dah bulan Ramadan. Sebab puasa pada bulan Ramadan dengan kita ganti tu pada bukan bulan Ramadan, sama dah? Tak sama. Macam kita semayang bulan Ramadan, semayang sunat pahala macam semayang fardu. Semayang fardu pada bulan Ramadan 70 kali fardu. Banyaknya pahala Ramadan. Kalau kita tinggal sehari bulan Ramadan, kita nak ganti pada bulan lain, walaupun seumur hidup kita ganti, pahala tak sama. Pahala tak sama. Macam kita semayang subuh ni lah, kalau kita nak qada ganti, tak sama pahala dah. Macam satu ketika disebutlah hadis Nabi, riwayat Ibnu Umar, satu ketika dia mai semayang Isyak, orang semayang habis dah. Dia seorang semayang habis dah. Dia pun balik tidur di rumah, dia mimpi dia menunggang kuda. Kuda yang dia tunggang tu tak boleh nak potong sahabat-sahabat lain. Dia mai mengadu dekat Nabi, dia cerita tentang kisah dia tak sempat nak tunaikan semayang berjemaah. Dan perkataan Nabi kata, umpama macam itulah. Kamu semayang tak jemaah dengan semayang tak sama kedudukannya. Walaupun kamu naik kuda yang laju sekalipun, tak mampu kamu nak potong. Contohnya pagi ni orang semayang subuh berjemaah, nak balik dengan orang yang tak semayang, tak sama tuan-tuan. Mai semayang jemaah pula tak sama juga. Duk sah depan, nombor 2 tak sama dah. Nombor 3 tak sama dah. Tu dia berita kalau orang tahu kelebihan azan dak duk sah pertama, nescaya mereka akan buat undi. Pahala begitu besar. Maksud ayat ini ialah siapa yang berbuka kerana sakit atau musafir, maka dia wajib mengqadakkan puasa ditinggalkan pada hari yang lain selepas Ramadan. Baik, yang terakhir mengulang, iaitu iddah. Iddah iaitu mengulang ibadat dilakukan waktu yang ditetapkan buat kali kedua kerana ingin mendapat kelebihan yang banyak. Contoh, seorang sembahyang zuhur berseorangan, kemudian datang satu kumpulan orang ramai untuk menunaikan sembahyang secara berjamaah, maka disunatkan kepadanya mengulang sembahyang zuhur tadi untuk mendapatkan pahala sembahyang secara berjemaah. Dia semayang dah seorang-seorang, dia mailah, dialah azan, dialah iqamat, dia semayang seorang-seorang zuhur. Hari tu orang tak ada, orang pergi mana tak tahulah. Bapa dia nak balik, berhenti satu kereta. Maka sunat dia mengulangkan semayang tu. Hak semayang pertama sah tak? Sah dah. Semua hak ulang tu sunat. Sunat dia mengulang kerana nak dapat pahala semayang berjemaah. Cuma kalau kita ada hak qada, ni hak qada lah. Contoh lah, tapi kita tak ada qada. Kalau ada qada, niat qada. Jadi imam pun boleh, nak jadi makmum pun boleh. Maka kita akan dapat pahala berjemaah. Kalau sembahyang lah, sunat kita ulang. Sebab apa? Tadi kita sembahyang seorang. Tahu-tahu berhenti orang nak sembahyang, boleh kita ulang balik sembahyang tu. Kerana kita dapat pahala sembahyang berjemaah yang Nabi sebut dalam hadisnya, as-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Tak tahu nak abang 27 darjat. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Jadi kita habis tajuk tu, insya-Allah
Kalau tak ada apa-apa nanti, insya-Allah kita akan masuk tajuk baru kita mengaji, tuan-tuan. Lepas ni baru masuk tajuk yang kita nak mengaji. Sebelum ni kira takrif. Sebelum ni kita duk bicara sebelum ni tentang takrif ilmu fiqh. Jadi tajuk yang sebenarnya, tajuk ni lah kalau buka di klik kulit kitab ni, bersuci dan semayang. Dua tajuk tu. Jadi tajuk ni lah kita nak mengaji ni. Selama lebih kurang 2 tahun dah. Lama ke lama dah ni pun. Cikgu dah. Lama cikgu. Cikgu ni. Apa lama dah ni kitab ni? Ada tanda, ada tanda. 2018? 2018. No, 2021 lah. Jadi insya-Allah bulan depan kita masuk tajuk dia. 2018. Bulan 12. Kira 2 tahun lah, kita kata. 2012, 2020, 18, 19, 20. Lebih kurang 2 tahun lebih sikit maksudnya insya-Allah pada bulan depan ni kita mula mengaji tajuk yang kita nak mengaji tu. Belum ni kita tak mengaji lagi ni. Baru mukadimah, baru takrif. Lepas ni kita masuk tajuk iaitu hukum bersuci. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.